Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia Allah taala dapat lagi kita untuk menyambung kembali pengajian kitab Misbahul Munir. Sangat lama dah semenjak daripada awal PKP hari tu rasanya, berapa bulan dah. Nak sambung tak jadi sambung. Jadi insya-Allah pada petang kita harap kita dapat untuk orang panggil meneruskan pengajian kitab Misbah Munir ni sehingga khatamlah. Sebelum daripada kita terus kepada huraian sifat yang ke-8 pada masalah sifat iradah, kita ambil dulu sikit pada bahasa qudrah itu ada sedikit satu perenggan dalam 5 baris sebelum daripada iradat tu. Ada hari tu video jadi terganggu sedikit. Baik, kita sambung pada muka surat 22 baris yang ke 8 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bermula dalil atas ada di Allah Ta'ala. Ada di Allah ni maksud kata ada pada Allah lah. Baik, asal pada kata di itu yakni pada atau dengan. Bermula dalil atas ada di Allah yakni ada pada Allah Ta'ala kudrah. Dulu kita ada duk bahas sifat kudrah. Jadi dia kata mana dalil hujah kita kata ada pada Allah Ta'ala itu sifat kudrah, sifat berkuasa. Dan tidak lemah itu, tidak lemah tu lazim daripada kudrah. Ialah dalil dianya kita fikir. Jadi sebelum daripada ni kita sebut banyak kali dah. Orang panggil kita duk mengaji dalam ilmu tauhid ni, kita guna dalil akli. Dalil akli yang tidak berlawanan dengan dalil nakli lah. Dalil akli yakni dalil yang berpandu pada akal kita, akal yang waras. Baik, itu kita panggil dalil yang kuat bagi untuk melepaskan seseorang itu daripada taklid. Taklid ni maksud kata kita ikut seseorang tanpa ada hujah. Orang kata ada Allah, kita pun ada Allah. Mana dalil demo? Orang lain kata Tuhan ada, gitu je.
Begitu juga dengan orang kata Tuhan ni bersifat dengan kudrah, bersifat dengan berkuasa. Lepas tu orang tanya kita, mana dalil demo? Kita kata tu, orang tu kata Tuhan ada sifat berkuasa. Jadi kita sendirinya tak ada dalil, tak ada hujah kita sendiri yang mana menguatkan di atas pegangan kita tadi. Ni orang panggil puak-puak muqallid, yang mana kita dah sebut dah rasanya dulu, berlaku khilaf ulama sama ada orang ni kafir atau fasik. Berkenaan dengan orang taklid, mengikut orang pada masalah ada Allah, sifat-sifat sempurna di Allah, hanya semata-mata ikut orang tanpa ada dalil dia sendiri, maka orang ni ada pendapat kata kafir. Kafir bukan kafir nikmat dah, kafir dengan makna iman dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tidak sah iman. Dan ada pendapat yang lebih, kita kata lebih sejuk sikit nak dengar, iaitu fasik. Fasik tu pun parut dah. Orang yang melakukan dosa lah, orang mukmin yang melakukan dosa. Maka kita ni selaku mukallaf, kita kena lepas kita saat ni tu daripada tangga muqallid. Taklid tu perbuatan, muqallid ni orang yang bersifat dengan taklid. Baik, dalilnya mana kita kata Tuhan ni ada sifat kudrat? Kita fikir, jikalau tidak ada di Allah, yakni pada Allah Ta'ala tu kudrah, tentulah Allah Ta'ala itu lemah. Ya lazim dah. Dia tak nakut dah dua saat ni tu. Dia berlawanan dah antara kuat, kuasa dengan lemah. Kalau tak kuat, tentu lemah. Maka jika lemah ia Allah, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Kalau lemah lagu mana dia nak buat? Dia panggil beraturan dah tu. Tak teratur molek. Kalau kata tak kuat, tentu lemah. Kalau kata lemah, tak boleh nak buat alam ni. Dan iaitu tidak boleh membuatkan alam ni batilun. Batilun yakni benda hak kita tak boleh nak terima. Tak. Bapa kata batil, bapa kata tak boleh nak terima kerana ni ilah dia. Bapa kata tak boleh nak terima kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata kita, kata makhluk ni ada dah. Jadi bila dengan pandangan mata kita kata makhluk ni telah ada, tiba-tiba ada orang kata makhluk ni tak ada, mana boleh? Kita sendiri dah tengok makhluk ada, tiba-tiba dia kata makhluk ni tak ada, mana boleh? Maka tentu kata makhluk ni ada. Bila kata tentu makhluk ni ada, tentulah Tuhan saat ni tu melakukan makhluk. Bila kata Tuhan tu melakukan makhluk, tentu tidak lemah. Bila kata tidak lemah, tentu Tuhan tu bersifat dengan kudrah. Ya mai gitu saja. Tak ada susah mana lah. Jadi orang yang duk tangga taklid ni gak memang malas ngerti hidup atas muka dunia. Bapa? Sebab barang tu mudah sangat untuk nak faham. Kecuali lah barang tu susah nak faham, susah nak sebut ke. Tu lain. Mak ni benar mudah sangat-sangat. Tak payah ngaji tinggi-tinggi pun boleh faham. Tapi tak faham juga tu kenapa? Kerana tak mengaji je lah. Tu kata malah sengerti orang yang muqallid ni. Orang yang taklid ni memang malah sengerti dia hidup atas muka dunia. Molek-molek agak kena covid kat tanah teguh dia tu. Masuk katanya tak payah hidup dah gitu sebab apa? Sebab malah. Orang malah ni tak boleh duduk atas muka dunia. Orang atas muka dunia, orang hak rajin dengan ibadat, rajin dengan mengaji. Tak sekadar nak mencari kehidupan di atas muka dunia ni. Hak tu semua makhluk mampu. Tak tentu nanti makhluk manusia duduk dulu dak. Maka tetaplah ada kudrah pada Allah Ta'ala. Kalau gitu ceraklah di kita, kata Tuhan tu ada sifat kudrah dan tidaklah lemah. Jadi pendek kata, kalau orang tanya kita mana dalil Tuhan ni ada sifat kudrah, kita kata adanya alai pada dah. Pada dah cakap tu. Atau orang panggil dalil secara ijmali, dalil secara umum. Ada pun kita terang ni dalil tafsili dah ni. Dah. Apa dari tafsili? Lagu mana kita nak hurah kata di antara kaitan dengan Tuhan tu kuasa dengan adanya alai. Kaitan supaya kita sebab ni. Sebab kalau Tuhan tidak bersifat dengan kuasa, mana nak boleh buat alai? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Musyahadah pandangan, maka tetaplah ada yakni pada Allah sifat kudrah
pada Allah Ta'ala dan tidaklah lemah. Lazim dah bila kuasa tidak lemah. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar, yang mempetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala. Ini pengakuan yang sebenar adalah ada pengakuan kita kata Tuhan tu maha kuasa, Tuhan tu bersifat dengan kuasa, bersifat dengan perkuasa. Membetuli dah dengan pengakuan Allah Ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Tu deh artinya surah An-Nur ayat 45. Artinya menjadi Allah Ta'ala akan barang yang mengkehendaki ia Allah. Di sini kena kira dalil iradat dah juga ni. Tak boleh dah kita masuk dengan dalil iradat. Yakhluqullahu ma yasha, Tuhan cipta apa hak dia kehendak. Hak Tuhan kehendak mana? Daripada benda yang jaizah, benda hak harus, benda hak mustahil, benda hak wajib, tidak masuk pada takluk iradat dia kudrat. Kita sebut dah dulu. Ni. Tak biasa-biasa tu kena dengar pula lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa sungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa. Jadi dalil di sini ni, sebelum kita nak hurah masalah dalil bagi kudrat ni, sini juga dalil, kalau kita tanda molek tanda sikit, dalil menunjuk bahawa ada yang lain buat kita. Ni dalil kata kita ni hak kena buat. Kita ni dalil di atas adanya Tuhan saat ni. Kita ialah tiap-tiap benda yang kita hendak tak dapat, dan tiap-tiap benda yang kita tak hendak terkena atas kita. Tu dah dalil. Ni benda kita nak tak boleh. Bukan semualah maksudnya. Terkadang benda hak kita nak tak boleh, tapi benda hak kita tak nak, apa? Sakit ko, miskin ko, tak ada anak ko, siapa dia tak nak benda tu. Tak si berlaku benda tu. Jadi kadang-kadang terkena di atas kita. Nak anak tak dapat anak, nak kaya tak dapat kaya, nak sihat tak dapat sihat. Jadi nak ayat katanya, sesuatu benda yang kita kehendak tak berlaku, dan sesuatu kita tak berkehendak tak si benda tu berlaku. Tu dalil kata ada benda lain hok je buat. Kalau kita je buat sendiri, semua benda kita nak berlaku. Ni. Jadi kerana itulah atas pendapat Asy'ariyah, kalau di sini kena tanda molek, atas pendapat Asy'ariyah, mengenal ke Allah, kenal ke Allah, kena atas turun syarak dulu. Maksudnya kita nak beriman di Allah Ta'ala ni, kalau kata Nabi tak mari ajar, kita tak beriman, tak berdosa. Atas pendapat Asy'ariyah. Ni ahli sunnah lah ni. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Orang panggil pun Asy'ariyah dalam ilmu tauhid, Asy'ariyah dengan Maturidi. Dalam fiqh Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Tu ni qiraat ada Hafs, gapo Nafi, apa semua hak tu. Kalau hak tasawuf, Syekh Junid Baghdadi, Hasan Basri, tu imam-imam dia panggil. Jadi atas pendapat Asy'ariyah, orang hak tak kenal Tuhan, tak beriman di Tuhan, kalau sebelum utusnya Nabi, maka orang ni tak berdosa. Boleh? Sebab tu hak ibu bapa Nabi apa semua selamat belakalah. Baik. Ada pun atas Maturidi, wajib kena kenal Tuhan ni walaupun tak utuh Nabi. Sebab apa? Sebab mengenal ke Tuhan, reti ke Tuhan ni tak utuh Nabi pun boleh reti. Supaya kita sebut saat ni, benda kita nak tak boleh, benda kita si berlaku. Menunjukkan ada benda lain hendak buat di atas kita, adanya pencipta. Jadi atas pendapat Maturidi, utuh Nabi, tak utuh Nabi, wajib kena kenal Tuhan. Berdosa orang tak kenal Tuhan, tak beriman di Tuhan walaupun tak utuh Nabi. Jadi ayat kata ada berlaku khilaf antara Asy'ariyah dengan Maturidi. Ada pun berkenaan dengan wajib semaya, haram zina, haram arak, haram khinzir, babi, semua tu
Hak tu tertentulah di atas diutusnya Nabi. Dia panggil hukum syarak. Dia panggil hukum syarak tu. Hukum syarak apa? Hukum yang terhenti di atas ketentuan syarak. Iaitu di atas ketentuan Allah dan Rasul letak hukum. Sebab tu awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tak haram Arab. Awal-awal dulunya, awal-awal Islam. Kemudian diharam ke sedikit hingga diharam secara total tu. Baik. Tu lepas tu di sini kalau boleh kita tanda ya khuluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir pada ayat tadi, cuba kita tengok terjemah dia kata apa? Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa. Baik. Dia tak mari kata Tuhan tu bersifat dengan kuasa. Cuma dia buat mari dengan makna kata Tuhan tu keadaan dia tu yang kuasa. Qadirun. Baik. Cuma di sini tanda ni. Ulama membahagi kepada dilalah tu ada dilalah mutabaqah dan ada dilalah iltizam. Mutabaqah maksudnya dilalah yang menunjuk di atas orang panggil betul dengan ayat, tepat dengan ayat, dengan maknanya bila kata ala kulli syai'in qadir tu kita reti gapo? Bahawa Allah Taala itu kuasa. Ada pun kita reti kata Tuhan tu bersifat dengan qudrah, hak tu dia panggil dialah iltizam. Boleh. Tu orang panggil dialah iltizam. Maksudnya macam mana? Bila kita tahu kata Allah Taala tu kuasa, maka tentulah dia ada sifat qudrah, sifat berkuasa. Sebab itulah pada Tariq ni jalan Syekh Wan Ismail kita Pak Dok rahimahullah taala, dia membezakan kuasa dengan perkuasa. Kuasa kena kepada kehasilan daripada ada sifat kudrah di Tuhan. Ada pun kudrah dia terjemah dengan perkuasa. Maksudnya Allah Ta'ala saat ni kuasa dengan sifat berkuasa yang ada pada Allah. Itu dah beza di dalam mutabaqah. Di dalam mutabaqah tu kita faham secara zahirnya gak qadir juga Tuhan tu kuasa. Tetapi secara iltizamnya bila dah kata Tuhan kuasa, tentulah Tuhan saat ni tu ada di dia sifat berkuasa. Baru ada nampak beza sikit. Dia panggil samarati sifat, kehasilan daripada ada satu sifat di Allah, adanya samarah hasil dia ni, iaitu kuasa. Kalau kita terjemah kuasa pada qudrah, Allah Ta'ala kuasa dengan kuasa, tak nampak beza. Tapi kalau kita kata Allah Ta'ala kuasa dengan sifat berkuasa, tu baru nampak beza sikit. Comel dah tu. Alim ulama kita mari terjemah ke kita, mensoreh menjelaskan kepada kita, nak suruh kita faham je. Ada pun nak kira sebenar agak agama ni tak perlu ada dah terjemahannya, kira hak Arab bahasa hak Nabi mari menyapa ke kita dah lah. Cuma nak faham ke kita hak jin tak faham bahasa Arab ni je. Baik, sesat situ. Jadi di sini beza kita dengan puak Mu'tazilah dia kata Tuhan tak ada sifat qudrah. Kerana itulah Mu'tazilah ni dia panggil puak firqah Mu'attilah. Sebab dia mengkosongkan Tuhan tu daripada sifat. Tu salah satu pegangan Mu'tazilah. Tetapi pegangan hak ni kena ingat, kena tanda tidak membawa kepada kufurnya Mu'tazilah. Masalah ni lah, masalah lain ada bawa pada kufur. Masalah ni tak bawa pada kufur. Kerana apa? Kerana puak Mu'tazilah walaupun dia kata Tuhan tu tak ada sifat qudrah, tetapi dia tidak mensabitkan lawanan. Boleh. Walaupun dia kata Tuhan ni tak ada sifat qudrah, tetapi dia tidak mensabit, tidak menetapkan Tuhan ni pada lawannya bagi sifat qudrah, iaitu lemah. Jadi dia kata Tuhan tak ada sifat qudrah. Kalau gitu Tuhan lemah. Dah. Lepas tu lagu mana?
Tuhan ni kuasa kata Mu'tazilah, tapi kuasa pada zat. Ni beza kita dia ahli sunnah ni, Tuhan tu kuasa dengan sifat perkuasa, sifat kudrat yang ada di zat Allah Ta'ala. Tu dah. Boleh beza tu antara kita dengan pegangan Mu'tazilah. Jadi kalau kita tak mengaji benda-benda begini, lagu manalah kita nak faham kau akidah kita. Akidah ni bukan barang hok orang nampak. Tu kena ingat deh. Akidah ni bukan barang hok orang nampak. Akidah ni barang hok kita pegang pada hati kita. Kalau barang tu nampak, kita salah buat, orang boleh tegur selalu dah. Maksudnya orang boleh tolong nak tegur kita. Demo tak kena demo baca Quran gitu. Demo tak kena demo semaya begitu. Demo tak kena demo akad takbir begitu. Orang boleh tegur. Kemudian hak perkara hak zahir ni pula, hak fiqh kita duk ngaji bab semaya ko bab puasa ko, dia tak membawa pada kupu seseorang. Salah semaya tak bawa pada kupu, salah puasa nyagi makan juga sikit tak reti jahil ke dia nak yak katanya, tak bawa pada kupu, paling-paling tidak bawa batal di perbuatan ibadat tu je. Berdosa lah, maksudnya berdosa. Paling-paling teruk dia ni berdosa. Berdosa kecil ke berdosa besar, berdosa saja. Berbeza dengan bahagian akidah. Bahagian akidah ni kalau tak kena dengan cara boleh rosak sampai pada tangga kupu. Bukan sekadar berdosa, dosa besar, dosa kecil, bawa pada kupu, wal iyazubillah. Tu nak mati dengan begitu ke weh? Balik tanya anak bini kita rumah, waris-waris kita rumah, jiran tetangga kita rumah, nak mati begitu ke weh? Nak mati dalam keadaan kita ni tak erti, kita ni tak cerak. Kita ni kupu ke, Islam ke, mukmin ke, fasik ke? Tak supaya ayat sana. Kalau kata kita taklid duk tahap fasik boleh tidak. Setengah kata kafir dah. Tu dah. Jadi pakat-pakatlah ambil cakna, sebab bahasa ilmu tauhid ni tak ada orang nak cara mana. Bahasa fiqh, masya-Allah. Bahasa hiknifah, masya-Allah. Ni, kita buat pengajian hiknifah ramai minat. Tak kira hak muslimat, hak muslimin mengajinya bagus. Terkejut juga. Tapi bab fiqh lain kurang dah. Hak tauhid, memang tak ada orang nak mengaji teguh. Kecuali orang hak terhawi taufik hidayah saja. Orang ni ya hak orang panggil nak mengajinya. Orang lain tak ada. Susah situ blebel sikit weh. Mukaddimah ni barulah kita nak teruskan pengajian kita pada hari ini. Pada huraian sifat yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ke-8 iaitu iradah. Apa iradah? Artinya berkehendak. Seperti mana dengan hak kita sebut dah tadi, jalanan tuai kitab kita ni, Baba Zik ni sendiri pun dia ambil jalanan Pak Doa juga. Dengan diterjemah ke sifat ma'ani tu dengan ditambah ke po, supaya dibezakan samaratus sifat, kehasilan sifat dengan diri sifat tu sendiri. Jadi kebanyakan ulama-ulama yang sebelum daripada Pak Doa tuai bagi kitab Baqaratul Amani tu, kebanyakannya terjemah dengan berkehendak, berkuasa, seperti kitab Faridah ke. Ada pun hak kedia ni, ulama-ulama kedia kebanyakannya kita kata, boleh kata semua jugalah. Mari terjemah dengan cara Pak Doa, Tariq Pak Doa ni. InsyaAllah kalau ada masa doa-doa lah ni, diberi hidayat taufik di saya sendiri juga, kita baca pula kitab Baqaratul Amani tu. Pendek kata di rumah tu kalau bolehnya, kalau boleh di rumah tu kita beli habislah hak di Ja'far Awah tu. Kitab nipis-nipis harga RM2 biasa. Baqarah, Misbah Munir, Hidayatus Sibiyah ko, Dak Munyatul Musalli ko, Matla'ul Badrain ko, Muafiq Masbuk ko.
kita beli semua hok nipis-nipis tu, dak hok berjilid-berjilid tu, dulu kada duit kat beli belaka lah. Kita letak. Jadi kalau ada demo mengaji gak, demo mengajar gak, mungkin ni banyak live belaka dah. Masjid-masjid munggo ni musim ni maklumlah. Jadi kita boleh dah ambil dirak kita mengaji. Tu cara kita guna masa hak ada di kita saat ni supaya tak membazir masa kita. Hak lebih teruk lagi takut membawa pada benda sia-sia dah. Boleh lalu. Kita pun insya-Allah dak cadai juga ni. Kitab-kitab nipis tu kita nak buka-buka. Muafiq masbuk ko hok dalam grup-grup lah, hok orang panggil di page ni pun insya-Allah. Baik. Huraya sifat yang ke-8 iradah, artinya berkehendak. Seperti mana hok kita sebut dah saat ni, kalau terjemuh dengan kata kehendak, maka jadi itu terjemuh secara masdar. Adapun di sini dia nak menyata sifat, iaitu ising, bukan masdar, nak kecek pada ising. Jadi kena terjemah dengan berkehendak. Jadi supaya kita kata ni lah selok dengan penyelok. Tak selok perbuatan, penyelok tu benda tu. Nak kunci tu kita nak selok saat ni. Tak. Selok dan penyelok. Jadi selok tu amrun iktimari, benda hak kita tak nampak, benda hak kita faham sahaja, perbuatan kita gerak selok. Kunci, kita kuncikan pintu selok. Jadi hak tu amrun iktimari. Ada pun penyelok diri diri anak kunci saat ni, selok saat ni, hak di pintu saat ni tu, hak tu bagi hak ada. Jadi hak kita nak kecek ni, iradat ni bagi hak ada di Allah Taala. Bukan bagi hak tak ada. Bagi hak ada. Jadi kena terjemah dengan berkehendak. Wajib pada syarak, pada syarak yakni pada undang-undang agama lah. Wajib di sini dengan makna kita tahu dapat pahala, tak tahu berdosa. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Tengok ni. Atas tu menunjuk pada hukum syarak. Tiap-tiap mukallaf. Dia mari dengan tiap-tiap tu nak menunjuk kata semua. Asal nama kata mukallaf wajib kena reti. Siapa dia dah mukallaf? Mukallaf ni man kullifa bi hukmi syar'i. Orang yang ditaklif ke atasnya hukum syarak. Tu kena tanda molek. Man kullifa bi hukmi syar'i, orang yang ditaklif ke atasnya hukum syarak dia panggil mukallaf. Berapa syarat kata nak jadi mukallaf? Pertamanya dia tu orang panggil apa nama ni? Akil. Nak tersasu pula sebut Islam tak ni. Islam bukan syarat mukallaf. Orang kafir pun mukallaf. Pertama dia tu akilun, orang yang berakal. Yang kedua iaitu balighun, orang yang balik, siapa umur bahasa kitanya, siapa umur. Siapa umur ya sebenar balik ni 3 cara. Sama ada keluar darah haid bagi perempuan, ataupun keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, ataupun balik secara automatik ni, iaitu umur 15 tahun qamariyah. Baliklah. Jadi kita terjemah bahasa kita ni, balik ni maksudnya sampai umur. Padahal balik ni tak ada sampai umur, tak sampai 15. Keluar haid, keluar air mani pun balik dah. Bahasa kita baik. Akil, balik, ada panca indera, sama ada pendengaran kita ataupun penglihatan kita. Panca indera lain tak ada, tak apa. Sebab kalau ada salah satu ni kita dapat dah untuk nak orang panggil nak idrak untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama. Tak ada dua-dua tak boleh. Pendengar tak ada, pelihat tak ada. Nak dapat gua nak ilmu. Tak. Yang keempatnya orang panggil apa dah? Sampai seruai agama, hafal benda ni. Jadi 4 benda ni di kita semua ni bukanlah berlaku. Bukanlah berlaku kita semua ni. Tak. Tiap-tiap mukallaf mengetahui wajib apa? Mengetahui kena belajar. Supaya saya sebut saat ni lah, tak belajar agak tak boleh nak tahu. Bila-bila kita buat kerja seharian kita tu berdengar tak lebih. Nak masuk kau nak berapa dengar ya, tak ada suruh mari dah.
Orang tak boleh mari lah ni. Dak dengar rumah tu. Bela-bela duk beki motor ke apa ke dengar ya. Hok moleknya mengaji tekuning tu lebih molek. Anda ambil buku, ambil kitab, ambil pen tanda molek hok tu lebih sepatutnya. Tapi kita kata paling-paling malah. Dak. Maksudnya kalau berdengar tak sirgak hok tu malah benar adalah. Serta mengaku di dalam hatinya tahu satu, kena belajar. Serta mengaku di dalam hatinya, hati seorang, dengan tentu ada di Allah Ta'ala, ini pada Allah Ta'ala satu sifat yang dipanggil ke iradah. Apa ya iradah? Artinya sifat berkehendak. Patut kita kena fikir selalu, berkehendak sini bukan kata Tuhan tu kehendak di kita dak. Apa kita ni berkehendak di atas berkahwin, di atas ada anak, makan minum, dak. Berkehendak di sini dengan makna perbuatan yang Allah Ta'ala buat tu tidak dengan cara dipaksa, tidak dengan cara lupa, tidak dengan cara nyanyuk. Tu maksud kata perkehendak di sini, iradat di sini. Takut ada orang tu salah faham. Maklumlah ilmu orang ni tak semuanya reti supaya tolong. Ada setengah orang dia faham, oh jadi Tuhan yang kehendak di kita. Tak, bukan begitu. Maksud katanya Tuhan buat kita dalam keadaan dia tu sendiri ingin nak buat, bukan orang yang paksa dak. Supaya kita nak makan, kita sendiri nak makan, tak ada orang yang paksa. Tak jarang ni bab makan orang paksa kita makan ni. Bab mengaji ya orang paksanya. Tu mujur ada orang paksa, tak ada gak? Dak dahlah. Baik. Itu nak ayat kata iradat perkehendak di sini dengan makna apa? Dengan makna Tuhan buat sesuatu dengan keadaan dia tu ada kehendak dia sendiri. Bukan dengan paksa ataupun terlupa ataupun nyanyuk, orang nyanyuk kan. Ataupun dalam keadaan terlalai. Tu dalam kitab Faridah Syekh W. Ahmad tu ada sebut satu-satu juga tu. Firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, di sini surah Yasin ayat 82 hak kita dak baca semua. Tambah lagi musim ni. Musim ni enggak kau banyak yang mau dak baca Yasin tu. Molek dah tu. Ni. Kalau musim ni pun tak nak baca juga kan. Tak ada arah dah lah. Innama amruhu idza arada. Tu ni. Sebab tu irada ni daripada arada yuridu iradatan. Tu wazan dianya. Innama amruhu idza arada syai'an, artinya bahawa sungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu apabila mengkehendaki ia Allah akan sesuatu, bahawa berkata ia Allah bagi sesuatu itu, hendak jadilah engkau, maka jadilah ia sesuatu tadi. Di sini ada demo banyak duk salah faham. Demo faham kata Tuhan buat sesuatu tu dengan kata kun. Ini satu bahasa yang kita kena betulkan masyarakat kita. Tambah-tambah lagi kalau orang yang mengajar agama kecek gitu gak, memang kena mengaji lagi lah. Bukan makna di sini Allah Ta'ala buat sesuatu tu dengan kata kun, jadi. Lepas tu bagi tu bu jadi. Dak. Hak tu ya kata kita kena mengaji ni. Agak tafsir terus gulawanya. Kita ni ni tak dak budak tadika katanya. Jangan dak agah wih ngaji ni. Jadi kita kena beri faham kata masalah mentaksir, memberi kesan pada sesuatu benda bukannya sifat kalam, bukan orang panggil takluk bagi kalam, tetapi takluk bagi sifat kudrah, sifat berkuasa hak kita mengaji lepas tadi. Dengan sifat kuasa inilah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Cuma tadi kena ingat sekali lagi, lupa nak ayat. Jangan kita kata kuasa di Allah lah menjadikan Allah. Tu rosak kalau kita pergi begitu. Kucing ni jadi siapa dia buat? Kuasa di Allah, tak boleh. Hak betulnya Allah Ta'ala yang bersifat kuasa lah buat manusia. Tu baru kena.
Beza tu deh. Sifat kuasa di Allah yang buat dengan Allah yang bersifat kuasa. Supaya meja. Siapa dia buat meja? Sifat pandai ditukar meja. Hok je buat meja tak kena. Kita kata siapa buat meja? Hok buat meja tukar perabot hok bersifat dengan pandai. Hok bersifat dengan kuat. Tu baru kena. Tu satu benda hok kita kena halusi juga. Terkadang boleh nak rosak juga akidah di benda-benda saat ni. Benda-benda remeh ya. Baik. Jadi di sininya jangan kita pergi kata Tuhan buat sesuatu tu dengan kata kun. Tak. Buat sesuatu ialah sifat kudrat di Allah Taala, membetuli dengan iradah. Cuma apa Allah Taala firman dengan kun fayakun di sini? Nak menunjuk sesuatu benda tu mudah di Allah Taala. Itu saja. Majas saja ni. Bukan dengan makna Tuhan kata kun maka benda tu jadi tu. Sesuatu benda tu bukannya jadi dengan sifat kalam. Kalam Allah ni nanti insya-Allah kita bahas ke. Tugas dia, takluk dia ialah takluk dilalah, menunjuk, bukan takluk dia taksir. Boleh. Bahawa kata ia bagi sesuatu itu hendak jadilah engkau, maka jadilah ia sesuatu saat ni pun jadi. Di sini kata yang guru dia panggil kanutam, tidak kan nakis. Tanda begitulah deh. Kalau kan nakis dia berkehendak pada khabar. Kalau kan tam tak berkehendak kepada khabar. Gitu je. Dan iradah itu ialah satu sifat yang ada ia sifat di zat Allah Taala. Bila ada? Pada sedia kala lagi. Jadi iradat tu gapo? Iradat tu ialah satu sifat. Sifat ni gapo? Tak kena sifat nak. Sifat ni maqama bi nafsi, maqama bi ghairi. Benda yang berdiri pada benda lain. Itu dipanggil ke sifat. Seperti putih pada kertas, hitam pada baju. Tak, dia panggil maqama bi ghairi. Benda yang berdiri pada benda lain. Itu dipanggil sifat. Berbeza dengan zat. Zat tu apa? Maqama bi nafsi. Benda yang berdiri sendiri. Tak menupai benda lain. Hak tu kena ingat siapa habis pengajian. Tak. Kalau tak ingat, kalau tak faham, tak. Kena mengaji siapa faham. 10 butir kitab pun tak faham. Zat dengan sifat tak faham juga. Kena mengaji siapa kau mati. Tak. Kita mengaji ni wajib siapa reti. Selagi mana tak reti, selagi itulah wajib mengaji. Bukan ikut omong. Kawai pecing dah. Mengaji apa lagi? Sudah kerja. Ya faham begitu pula. Tak, bukan begitu. Mengaji ke agama ni siapa kita faham tak apa. Lepas fardu ain. Dan iradah itu, gapo iradah? Ialah satu sifat yang ada ia sifat di zat Allah Taala subhanahu ni, yakni yang ada pada zat Allah. Zat gapo? Kita ada maqama bi nafsi, benda yang berdiri sendiri. Allah apa? Allah nama bagi zat Tuhan. Gitu ni. Banyak kali dah kita duk bicara. Pada sedia kala lagi bukan baru ada iradat ni. Sudah kerja kalau pergi kata iradat baru ada, so akidah lah. Mengaji kita ni ustaz nak kecek bab rasul akidah sokmo. Dah nak buat mana? Dah memang hukum dia begitu. Orang semaya tak sah, tak kena kata betul. Jadi kalau kita pergi kata iradat Tuhan ni baru ada, masuk akidah kita ni. Lepas tu iradat Tuhan ni bila ada? Sedia kala lagi. Bila sedia kala? Ada zat Allah, ada dah sifat iradat di Allah Ta'ala tak ada. Tu baru kena. Kerana itulah iradat ni lagi dia akan sebut ke kita, dia ada tanjizil qadim. Bukan sekadar suluhil qadim patut, tetapi dia tanjizil qadim. Luluh sedia kala dah. Tiap-tiap apa yang Tuhan kendak luluh dah. Cuma kudrat mari dok buat sekarang. Dia panggil tanjizil hadis. Baru diperlakukan sekarang. Sebab tu iradat dengan kudrat ni mari duduk tali dua tu.
Dia bukan Tuhan buat kok sedar dengan tanpa iradat dak. Ya orang panggil sama dengan apa hak Tuhan kena, hak itulah Tuhan buat. Ni supaya kita kadang-kadang kita pergi gelah, kita ambil gelah. Kita ambil gelah nak minum air tu memang kita kehendak. Ni. Atau ada pun kalau kadang-kadang kita telucuk gelah jatuh, tupuh air dan sebagainya. Hak tu kita kehendak ke? Kita tak kehendak tapi kita kena buat. Tu orang panggil kecuali di kita, perbuatan di kita tapi bukan kehendak kita. Tuhan tak ada. Semua perbuatan itu perbuatan kehendak dia berlaku. Kita perbuatan kita saat itu ada hak ikhtiari. Ada hak kita usaha ke buat. Tetapi ada perbuatan hak terjadi dengan kita tidak kehendak. Baik ni. Sesat situ. Dan irada Allah Ta'ala itu ialah satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi, bukan baru ada dak. Dengan dialah, yakni dengan sebab ada sifat iradat lah pada Allah Ta'ala mengkehendaki. Tuhan jadi kehendak tu sebab ada iradat lah. Supaya saya ayat saat ni Mu'tazilah dia kata Tuhan kehendak dengan zat ada. Kita pergi Tuhan kehendak dengan sifat iradat yang ada di dia. Sifat iradat pula ada di zat Allah. Baik, dengan dialah Allah Ta'ala mengkehendaki, ada kehendak nak buat makhluk dan sebagainya, dan menentukan mungkin dengan setengah-setengah barang yang harus atas mungkin. Dengan sebab iradat lah Tuhan tentu. Aku nak buat jadi mamak, Tuhan apa buat? Siapa masa Tuhan buat? Aku tak boleh buat jadi mamak. Maka Tuhan tak buat. Aku nak buat mamak tu ada anak. Dia buat. Aku nak buat mamak tu tak ada anak. Dia tak kena buat. Jadi bila lagi iradat tu kehendaknya sedia kala dah. Allah. Ni mari duduk mari telitah keadaan kita ni. Kita lah ni dalam keadaan iman ni. Allah Ta'ala lah kehendaknya. Kalau kata Allah Ta'ala tak kehendak, parut kita. Cuma di sini adalah demo duduk buat satu bahasa yang kadang-kadang bahasa tu nak rosakkan akidah. Apa? Sebab dia bahas kata Allah Ta'ala saat ni buat kita ni buat kita ni Islam dimasuk dalam syurga. Setengahnya Tuhan buat kafir dimasukkan ke neraka. Tidak kau zalim Tuhan. Tu nak rosak akidah tu dia bahas begitu. Jangan duk bahas begitu. Lepas tu kalau dia mau tanya juga, lepas tu apa ya Tuhan buat begitu? Bapa Tuhan tak buat semuanya Islam. Ni dah mari di ayat kita tak boleh nak pergi dah. Berarti di ayat la yus'alu amma yaf'alu ni. Tak boleh dah kita nak tanya daripada perbuatan Tuhan. Wa hum yus'alun, bahkan kita lah akan ditanya di atas perbuatan kita. Muhammad senyap jelah. Apa Tuhan buat tu ada hikmah berlaku. Kalau kata nak kritik, boleh dah kena kritik ya. Berapa plastik belum bebas. Berapa kita ni nyakit COVID, sepatut COVID ni orang-orang Amerika ke, orang-orang jahat ke. Tak boleh gitulah. Ni penting kita nak kena belajar benda ni. Kalau kita tak belajar benda ni, kita tak akan faham. Dengan dialah Allah Ta'ala mengkehendaki dan menentukan mungkin dengan setengah-setengah barang yang harus atas mungkin. Setengah barang harus mana? Ada dan tak ada. Bergerak dan dia. Tu orang panggil takluk di iradat. Tinggi dia pendek. Tinggi dia pendek pun tentu iradat. Ia panggil takluk taksis. Dia ni tinggi, dia ni pendek. Sudah kerja. Iradat tentu panjang tinggi. Kudrat tak buat panjang tinggi. Apa begitu? Kerana panjang, tinggi, pendek, rendah, semua ni ialah amrun iktibari. Benda hak kita faham je. Bukan bagi hak ada. Kerana tu barang hak sungguh dan barang hak ada takluk oleh iradat. Kudrat dalam kitab mana Mati Ibrahim itu kudrat iradat bertakluk pada benda mungkin. Benda mungkin tak kira lah benda mungkin tu sama ada benda tu yang jenis wujudi, benda ada, ataupun jenis amrun iktibari. Tetapi kudrat walaupun dia bertakluk pada hak mungkin, dia tak buat mungkin hak jenis bangsa sungguh. Boleh faham ke tak tu? Tak boleh faham lagi tak apa, kita pergi mengaji kitab lain pula. Mudah ya kan? Tak. Baik, setengah-setengah barang yang harus mungkin daripada mungkin mutaqabila. Apa mungkin yang mutaqabila?
yakni segala mungkin yang berlawan-lawani yang tidak berhimpun di dalam satu masa. Seperti dia gerak, boleh berhimpun ke tak satu masa? Tak boleh. Itu namanya mungkin yang mutaqabila. Adapun tinggi dengan gemuk, hak tu boleh berhimpun. Tinggi dengan kuruh boleh berhimpun. Tapi tinggi dengan rendah tak boleh berhimpun. Dak kuruh dengan gemuk tak boleh berhimpun. Itu panggil mungkin mutaqabila. Supaya lagi akan datang bahasa sifat Nabi tu. Fatanah, bijaksana dengan bersifat dengan ummi, tak pandai baca, boleh berhimpun ke tak? Boleh berhimpun sebab dia bukan barang mungkin mutaqabila. Ni hak tak boleh berhimpunnya fatanah dengan dung, cerdik dengan dung bodoh tak boleh berhimpun. Adapun cerdik dengan tak pandai baca boleh berhimpun. Nanti kita bahas insya-Allah. Dan di satu tempat ni tak boleh berhimpun pada satu masa dan satu tempat. Apa takrif bagi dalam imakulat ke apa dok bahas ni? Apa maksud kata diam? Diam ni maksudnya satu benda berada pada satu tempat pada masa yang pada dua masa yang berbeza. Ada ni senyap. Tapi kalau kata sini, sini, dia panggil bergerak. Apa maksud bergerak? Benda saat ni berada pada tempat yang lain pada masa yang kedua. Tu ulama ni awak panggil sasa takrif dia, takrif apa nama ni, gerak, tinggi, rendah. Dia mari belaka takrif supaya kita faham halusi. Hak tu kena ngaji suku pula lah. Insya-Allah kita akan hurah. Dan iaitu ada lawan tiada. Tu mungkin mutaqabilah tu. Ada lawan yang tiada, bila ada tentu tak ada. Dan segala warna dan segala jihad. Ni. Tu. Warna putih, hitam dan segala jihad. Jihad ni arah lah. Kiri, kanan. Tu mungkin mutaqabilah lah tu. Dan segala tempat. Kelantan, Selangor. Tu Kelantan, Selangor ada beza lah ni. Tak ada beza lah. Muka PKP belakang dah kan. Tak. Nak yang kata tempat berlainan. Bila kata duduk Kelantan, tidak Selangor. Gitu. Dan segala masa azminah dia panggil masa-masa. Masa kecil, masa besar, tengah hari, petang, pagi, dan segala kadar yakni segala ukuran. Seperti mana ukurannya? Menghendaki Allah Ta'ala dan menentunya akan seorang dengan ada. Dan segala kadar-kadar yakni segala ukuran. Gitu ni. Ukuran bertangan lah ukuran. Supaya kayu kan kita nak tahu ukuran dia banyak mana, kita betul. Tu masuk ukuran. Dan segala kadar-kadar yakni segala ukuran. Habis itu. Seperti contoh bagi mungkin mutaqabilah. Ambil situ dah. Mengetahui Allah Ta'ala dan menentunya Allah akan seorang dengan ada, maka tinggal tiada. Kalau Tuhan tahu kata orang ni ada, dia Tuhan kena orang ni ada, dia tahu dengan iradat Tuhan ni, dia tak akan beza. Bila Tuhan kata tahu kata ada, iradat dia tentu akan kehendak ada. Dia tak berlawan ni, tidak jadi jahil Tuhan. Tuhan kena bagi ni ada, tiba-tiba Tuhan tahu tak ada, jahil Tuhannya. Ni bila Tuhan tahu dan Tuhan tentu kata orang ni ada, maka tinggal tiada. Tiada tak ada lah. Dan menentu pula dengan putih misalnya. Tuhan tentu kata kertas ni putih, orang ni putih. Orang tak ada putih ni. Tak. Ada kau orang putih-putih, enggak warna putih lah. Ada putihnya. Cuma kita panggil putih cerah. Cerah lebih tepat. Putih tak kena. Nak main bahasa lah. Orang putih dia. Tak. Putih enggak pecah putih. Enggak orang ada kau kalau pecah. Mana ada? Kalau kata cerah, cerah lebih tepat. Tapi bahasa orang, demo tu putih, demo tu gelap, demo dia bahasa. Tapi nak kira tepat ni cerah, baru kira nampak sikit. Tu kena main bahasa pula. Maka tinggal tiada dan menentu pula dengan putih misalnya, maka tinggal segala warna yang lain. Tak ada lah hijau, merah, tak ada. Lepas tu Tuhan ni warna apa ustaz? Sudah. Tanya Tuhan warna apa?
Tuhan ni bukan serupa makhluk. Sebab tu Tuhan tidak besar, tidak tinggi, tidak pendek, tidak putih, tidak hijau, tidak merah, tidak. Tidak atas, tidak bawah. Kerana tu semua sifat makhluk. Tu ngaji dah ni. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka tinggal segala warna yang lain dan menentu pula di jihad utara misalnya. Tak sebelah naik tu. Maka tinggal ia Allah Ta'ala saat ni tu daripada tahu dia kehendaknya akan segala jihad yang lain. Dan menentu pula di suatu tempat seperti Kelantan misalnya. Baru kita buat contoh. Maka tinggal ia Allah akan segala tempat yang lain. Ya moga musannih dia ni orang ni tapi duduk menetap di Kelantan. Nampak? Sebab tu contohnya Kelantan. Berkatlah tempat kita ni. Maka tinggal ia akan segala tempat yang lain pada Kelantan. Dan menentu ia Allah makhluk saat ni pula dengan seorang itu dengan tinggi misalnya. Maka tinggal pendeknya. Bila Tuhan tu kata dia tinggi, pendek pun tak. Lepas tu kudrat buat kau tinggi, buat kau pendek, tak buat. Biar faham gitu. Sebab tinggi kau pendek ni kita faham. Kita faham orang tinggi. Tak. Acul letak di orang Melayu kita tinggi dengan orang-orang Arab ke, orang Mak Saleh ke. Rendah pula dia jadi. Jadi benda tu kita faham saja. Nampak? Hak Tuhan buat orang tu. Tuhan buat orang tu maka tinggi, pendek dia tu, hak tu kita faham. Adapun sifat warna di dia putih ke gelap ke hak tu ada. Dan menuntu ia pula akan seorang tinggi misalnya maka tinggal pendek, yakni maka tinggal Tuhan daripada kehendak dia tahu kau seorang itu pendek. Itulah dinamakan mungkin mutaqabila, daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin yang mengkehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan menuntut ia Allah akan dia, dan menentu ia Allah akan dia akan sesuatu saat ni menentu dengan sifat iradah. Tuhan tentu dengan sifat iradah. Menentu ia Allah akan dia akan sesuatu dengan sifat iradah itu bukan dengan tergagah. Jadi Tuhan tentu ke dia ni pendek, kau kecil, kau comel, kau kaya, kau miskin dengan iradah. Sebab tu kita tak boleh nak baloh, tak boleh nak berdeki dengan orang tu sihat, orang tu kaya, orang tu gini-gini, tak boleh nak berdeki. Sebab apa? Sebab barang Tuhan tentu. Seolah-olah kita ni mari duk bakit kata Tuhan ni tak pandai buat orang ni gini, buat kita lagu ni. Jadi pandai kita pula pada Tuhan. Tu kaitan dengan ilmu tasawuf pula. Bukan dengan tergagah dipaksa oleh orang lah. Apa kita ni musim PKP kena duduk rumah. Tu tergagah. Kehendak kita nak berjalan habis lah. Tak. Dan bukan lalai. Lalai ni maksudnya kita buat lalai kat dia terlalai supaya kita duk mengaji lalai semata lalai. Atau lupa. Lupa ni orang panggil tak buat teguh. Lupa kata hari ni ada kelas. Tak tu lupa. Lalai ni tengah mengaji dah. Nak misal mudah insya-Allah malam ni pun jangan lupalah kelas pula malam ni. Kelas grup tu. Atau dengan illah. Illah ni maksudnya tiket turut. Atau dengan tabi'ah. Illah ni contoh macam mana kita kata tiket turut. Setengah orang tak faham. Illah ni maksud katanya supaya kita kata gerak ke cicing, bergeraknya cicing dengan bergeraknya jari. Itu illah. Maksudnya Allah Ta'ala ni tak buat alam. Alam ni jadi sendiri. Ada Allah, ada dah alam. Pun cicing saat tak. Cicing saat ni kita gerak jari, gerak dah cicing. Tak perlu nak digerakkan yang asing. Jadi seumpama yang ayat kata kalau dah Tuhan tu ada, alam tu pun ada sendiri tanpa perlu Tuhan buat. Itu adanya illah. Ni pegangan puak falsafah sesat yang dok pakai. Atau dengan tabi'ah. Tabi'ah ni contoh kita kata api membakar. Padahal membakar Allah, mengenyek Allah, memberi sihat Allah. Ni kita kecek secara adat saja, makan nasi mengenyek, makan ubat menyembuhkan, adat, tapi sebenarnya hakikat Allah.
atau dengan tabiat yang ialah 5 perkara itu mustahil atas Allah Ta'ala. Mana tergagah, lalai, lupa, ilah, tabiat, semua tu mustahil. Kenapa? Kerana kita mengaji dah kata Tuhan itu bersifat dengan iradah. Tak khabar lah next tengok lebih tu. InsyaAllah kita sambung pula pada petang esok insya-Allah. Ila angkol dan bagi iradah itu ada 2 takluk. Situ dulu ni. Ada yang mau nak nanya kau? Nampak tak ada, kita tangguh dulu majlis kita dah insya-Allah. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyakas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.